bersama mereka yang tercinta. Simpankan semua kisah luka bersama Sherry, pasti ceria. Anda pastikan tertunggu siapa artis dan topik baru. Borak sambil menimba ilmu, inspirasi pada generasi baru. Sherry, Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. That's Viacom. It's the Sherry, 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 Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. That's Viacom. It's the Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. Assalamualaikum. Salam ceria bersama saya Sherry Al-Haddad dalam The Sherry Show. Be yourself. Wow. Ceria-ceria, seronok-seronok. Ini dia yang akan mengiringi Sherry sepanjang zaman. Apa, ingat I tak ada band ke? Asmara Loka. Wah, ada double Oh, kenapa aku ada satu je korang dua? Alright guys, malam ini kita bersama dengan artis-artis kesayangan korang. Tapi sebelum tu, lain sikit kita nak bagi episod kali ini. Kita tak borak-borak dulu tau. Kita bagi persembahan. Siapa yang akan menceriakan malam anda? Ini dia, Nakyu! Cahaya menyinari, bagaikan hadir dan mengerti, menyapaku lagi, berkurung lamanya menanti. Mimpi yang mengubah segala, indah, sungguh tak kusangka. Hadir semula sinar kedua. Sukat perjalananku telah ku tempuh, berharganya pengalaman berliku. Ku doa tak berhenti, terus meniti, moga terbuka tak tertutup lagi. Sukat perjalananku, ku doa tak berhenti, terus meniti, moga terbuka tak tertutup lagi. Sinar yang kau beri. Ya Allah, sedapnya suara. Pinjam boleh? Boleh. Tapi hari ini kan bukan Nakyu saja seorang penyanyi yang hebat. Sherry ada lagi 2 orang Nakyu. Wah, tak sabar. Saya pun tak sabar. Nakyu tak sabar, Sherry tak sabar. Kita akan buat kumpulan nanti macam mana? Okey. Kita panggil dulu. Ini dia. Sebelum tu kita nak tengok siapakah tetamu dalam The Sherry Show. Tersungkur menunduk meraung, dan tiada siapa bisa merasakan. Biar beratku menghadapi, tidakkan ku ulangi. Sherry, Sherry, Sherry Show. Yeah, itu dia. Jadi tetamu kita yang kedua, disebabkan semua penyanyi handalan, Sherry nak panggil dia dengan key E7. Dengarkan ya. Ini dia, Sheila Amza. Saya duduk sini ke? Tak boleh duduk situ. Sheila, ambillah tempat lain.
Saya ambil. Blackpink. Ambil yang Blackpink tu. Alah, hai. Semua nak ambil tempat kita. Dia kat situ. Mana? Sila kat situ Mana je lah kan. Okey. Boleh pilih, boleh pilih. Kita kena ada apa social Penjarakan distancing ke? sosial. Boleh juga. Tapi jangan ada masalah sosial. Satu, dua, lagi satu. Ini dia. Kai Bahar. Khabar Kai? Alhamdulillah baik, sihat. Yelah semua penjarakan sosial kan jauh-jauh je. Okey Kai, boleh ambil tempat duduk Kai? Boleh. Sini tak boleh. Okey. Yang ni belum habis bayar lagi tau. Rapat-rapatkan semangat kan? Okey, boleh duduk situ. Sebenarnya hari ni kita nak berbual pasal topik kita lah. Topik kita Artis X Fan Club. Semua ni ada fan club dan diorang ni kan memang layan fan club diorang begini tau. Kan? Nak queue? Ya. Okey, tapi kan macam Kai Bahar dia masih baru dalam bidang ni, baru menubuhkan fan club. Dah berapa tahun dah sebenarnya Kai Bahar? Saya dah 5 tahun. 5 tahun. Okey, kita tanya dengan orang yang berpengalaman. Dia daripada tahun 2000. Naki umur berapa tahun? Saya 15. 15? Orang sibuk SPM, PMA, kau menyanyi. Sebab pada masa tu memang syarat je untuk lulus PMR kena jadi artis. Kan? Jadi pada waktu tu 15 tahun kan, mesti agak macam culture shock tiba-tiba ada ramai peminat-peminat yang nak serbu Nakiu ketika itu. Okey. Sebab masa zaman saya tu dia memang fenomena dengan band-band yang remaja-remaja. Jadi macam orang tunggu depan pagar sekolah, orang sekolah lain pun tunggu depan pagar sekolah. Selalunya kalau orang tunggu depan pagar sekolah tu nak ajak gaduh. Itu bila form 4. Dia ada lah momen-momen tu. Setahun selepas tu. Setahun selepas tu. Sampai Ramailah. orang lain balik sekolah pukul 1 kan. Saya pukul 4, pukul 5 baru boleh keluar. Sebab nak lari daripada diorang tu. Macam tu sekali. Sheila pernah tak kena macam tu? Peminat tunggu depan sekolah? Saya tak pernah lah. Sebab saya punya peminat di kalangan sekolah lain. Sekolah sendiri tak minat saya. Okey. Kita nak tahu jugalah sebenarnya kan. Bila kita jadi artis dekat sekolah, mesti ramai yang jealous. Betul tak? Ada lah orang pun. Mesti ada. Kira korang lebih banyak haters lah dekat sekolah berbanding dengan lovers. Tapi zaman tu yang bestnya kita balik rumah dah tak ada problem lah. Kalau zaman sekarang, budak-budak sekarang ada social media, balik rumah mesti fikir lagi tengok kat Twitter lah, tengok kat mana-mana. Kita time tu, masa zaman-zaman fans dulu, kita orang sempat dapat surat. Ambil dekat syarikat rakaman, ambil guni surat. Guni surat. Dapat. Saya lah tu saya, Maggie tu. Okey. Kai. Sebelum Kai jadi artis kan, mesti Kai pun pernah tulis surat kepada artis-artis kegemaran Kai, email ke, BBM ke. BBM. Saya time tu kecil lagi. Saya tak pandai bab tu, tapi saya selalu tengok kakak saya buat. Kakak awak tulis? Diorang akan dapat daripada postman, ada postcard semua tu. Gambar-gambar artis, penuh kat rumah. Kadang-kadang tu dia akan dapat balik surat. Surat tu penuh dengan bedak. Dia macam wangi lah. Maksudnya dia dapat balik surat daripada artis kegemaran dia? Ya, macam tu. Nak tahulah kalau macam tu. Sheila dengan Nakiu pernah ke menjawab balik surat-surat peminat? Mesti dah pernah. Mesti pernah. Tulis sendiri? Sebab pada awal-awal ni kita excited kan. So kita tulis sendiri, balas apa soalan dia kita balas. Tapi bila dah terlampau banyak sebab dalam 2 hari, 3 hari dah sampai 3 guni kan. Jadi kita print satu postcard, so kita sign, kita hantar balik. Maksudnya tak sempat nak tulis kan. Ada 3 guni, macam mana lah nak balas seorang-seorang. Mana nak buat kerja sekolah lagi. Saya ni kan dah pelajar cemerlang. Pelajar cemerlang. Tapi kejap lagi kita korek rahsia daripada Sheila Hamzah. Dia reply ke tidak atau dia letak cap jari je. Kita kena tunggulah jawapan dia. Kita berhenti rehat kembali selepas ini dalam The Sherry Show. Sherry
It's the Sherry Show. Bam! Welcome back, guys. Bersama dengan penyanyi-penyanyi hebat tanah air Sherry Al-Haddad. Ya, betul. Of course. Hebatlah. Penyanyi hebat Sherry Al-Haddad. Lepas tu kita ada Nakyu, Sheila Hamzah dan juga Kai Bahar. Dan kami adalah hostnya. Ini adalah jemputan kami. So dulu lah masa Sherry dapat surat-surat peminat tu jawab ke tak ke memang jadi artis yang sombong? Okey, masa tu bila I dapat surat tu I macam biarkan je kat situ. Lepas tu I akan nyanyi berhelai-helai surat. Masa tu key apa? Key E. Bila nyanyi kan macam itu Sherry lah. Tapi Sherry tak pernah dapat surat-surat daripada peminat. Sebab belum zaman lagi waktu tu kan. I kan muda lagi. Okey. Rasa macam baru tadi cerita pasal tu kan? Pasal umur kan. Tapi sebenarnya Sheila lah. Dia daripada umur 10 tahun. Bila dah menyanyi daripada umur 10 tahun, dia dah start awal. Waktu tu dah ada dah kehadapan Kak Sheila Hamzah. Boleh tak nak jadi adik angkat? Ya Allah. Ada macam kan? Ada kan? Minat sangat dekat kakak Sheila Hamzah. Lepas tu kadang-kadang ada tu budak-budak yang stok dekat rumah kan, kawasan perumahan. Sherry, ada tak? Dulu saya tiap-tiap tahun balas kad raya. Setiap tahun? Saya akan kira macam print kad raya yang kita buat sendiri. Lepas tu hantar balik kat peminat siapa-siapa yang hantar. Oh, buat macam tu? Tadi cakap cok jari tu? Cok jari, cok jari tu untuk orang lain yang sombong. Oh. Dan saya, tapi best lah, best. Memang best kan? Tapi ada tak dapat duit ke peminat bagi? Duit ada, duit, hadiah, macam jam tangan lah, apa. Ada? Ada. Ada juga? Sebab macam peminat macam usually peminat daripada Singapura ke Brunei kan, tiba-tiba macam ni kita kalau yang besar-besar ni kita tahu mesti daripada Singapura ataupun Brunei. Ada memang bagi barang, dia orang suka pemurah sampai sekarang. Okey, cerita pasal barang kan. Sebenarnya Kai Bahar antara orang yang ramai peminat. Saya peminat dia. Saya peminat Kai Bahar. Saya peminat Sheila Hamzah. Peminat mereka. Awak peminat saya ke? Minat Sherry lagi lah minat. Jauh dia surat hati macam tu kan. Kai Bahar ni bukan apa tau. Dia digelar daripada King of Smooth. Tapi dalam masa 3 tahun, peminat-peminat dia yang begitu setia dengan dia telah memberikan sepenuh perhatian kepada Kai Bahar sehinggalah Kai Bahar berada di mana beliau sekarang. Kat Malaysia semua ada peminat dia. Hong Kong. Lagi mana? Okey, itu so actually saya tak tahu pun keberadaan dia orang sebenarnya. Yang saya tahu macam dekat Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan juga Hong Kong macam baru saya pernah buat showcase kat sana. Jadi ada satu lagi kat Thailand. Saya tak tahu kewujudan dia orang. Jadi saya dapat ada satu screenshot dia orang ada buat IG dan setiap gambar saya, setiap caption tu dibahasakan dalam bahasa Thailand. Ada translate kan? Translate kan? Jadi peminat Kai Bahar macam mana agaknya lagu-lagu daripada Kai Bahar tu diorang translatekan jadi daripada Malaysia, lirik daripada bahasa Melayu tu tukar ke bahasa Thailand. Ada tak buat macam tu? Orang Thailand cover dia lah tapi tukar translate ke bahasa Thailand tak lagi. Tak ada orang lagi. Orang cover bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Bagus lah macam tu. Penghormatan yang besar tu kan. Alhamdulillah. Saya pun rasa macam terima kasih ada orang. Betul. Apa Kai Bahar? Empire. Okey, Okey, sekarang kita nak tunjuk VT dulu dekat korang sebelum kita terus lagi berbual panjang. Apa kata jom kita saksikan bingkisan yang disediakan. Artis X Fan Club. I would be macam happy kalau ada fan club tu sebab kita ada orang-orang macam bila kita ada show, diorang datang. Macam ada juga akrak-akrak yang macam akan nyanyi sing along dengan kita macam kuat-kuat kan. Artis X Fan Club perlu ada. Sebab kalau tak ada diorang, tak adalah support tu datang daripada orang lain. Kami mendekati dengan diorang melalui show. Kita akan lepak diorang, hang out dengan diorang. Untuk fans kita orang, kita ada WhatsApp group di mana kita bincangkan apa sahaja program atau tour akan datang. Ramai ke tak ramai ke. Fans masih datang juga. Masih support juga. Pengalaman manis. Dulu Zara ada join this one reality show. After habis je perform, diorang actually tunggu dekat parking lot tu ramai-ramai dengan banner, dengan apa, menunggu sampai 2, 3, 4 pagi ni. Diorang ada di belakang kita orang. Itu yang paling kita rasa kenangan manis tu banyak. Daripada setiap show tu ada kenangan manis, tapi yang best sekali is diorang ada di samping kita orang walaupun kat mana kita orang berada. Terima kasih kerana menyokong Sarah kepada Sarahe. InsyaAllah ada rezeki kita buat meet and greet. Alright, itu dia Bang Fiz. Diorang cakap sebenarnya kan, diorang ada WhatsApp group dengan peminat-peminat. Nakyu ada? Ada. Ada juga? Ada. Sheila?
Saya ada WhatsApp, bukan WhatsApp, tapi ada group kat dalam dengan fans China lah dekat dalam Weibo. Boleh bagi voice note semua. Boleh? Kat dalam tu. Oh, kalau macam diorang nak call sendiri? Tu tak boleh lah. Kita kena hargai peminat kita, tapi kita kena ada jarak sikit lah. Ada sikit jarak. Maksud jarak daripada Sheila tu macam mana? Jaraknya maksudnya tak semua benda kita kena share. Tapi benda-benda yang baik, yang boleh dipanjangkan, macam ilmu yang kita tahu, yang kita dapat, boleh dipanjangkan dengan peminat kita. Walaupun kita sama-sama memerlukan each other, tapi kita sama-sama manusia. Kita pun perlukan ruang dia perlukan ruang dia, kita perlukan ruang kita. Betul. Tu kena cari balance tu. Cari balance tu. Saya dah dapat dah, alhamdulillah. Bagi Nakyu sendiri kan, sebab Nakyu pernah berada di zaman ketika itu orang memang jumpa Nakyu je tolak-tolak ni nak ambil gambar, nangis. Abang Nakyu. Nangis kat pagar tu. Macam mana you boleh tahan dengan benda-benda tu Nakyu? Pada masa tu bohonglah umur 15 bila ada ramai orang yang suka kat kita semua kita mesti excited lah. Saya ada banyak pergi tempat-tempat show yang jenis ditarik, lepas tu macam dicium ke apa semua tu. Pernah dicium kat mana? Kat mana dicium? Dicium takkan nak cakap detail sangat kan. Ni keburukan dia adalah bila benda-benda macam tu jadi, kalau semua masih ingat zaman tu yang banyak minat kumpulan-kumpulan yang macam kita ni banyaknya perempuan. So kami dibenci oleh kaum lelaki. Jadi sebab macam girlfriend dia minat kat kita macam tu. Jadi pernah terjadi satu kes yang dia rasa macam saya nak merampas girlfriend dia sedangkan saya tak kenal pun siapa. Lepas tu dia nak tikam saya. Dalam pada kecoh-kecoh orang tengah berasak-asak kan, security yang kena. Bukan saya, sebelah saya je. Kejadian tu dah berlaku dah? Dah berlaku memang betul-betul. Memang kena tikam orang lain? Ya, security yang kena tikam. Sebab dia pertahankan saya kan. Awak ada jumpa tak dengan orang yang kena tikam tu selepas tu? Security tu, ada. Lepas tu dia masa dekat ICU, ada tengok dia. Ya Allah, sampai begitu sekali Bukan sekali lah, benda tu jadi 2-3 kali juga. Okey, trauma tak ketika itu? Bila nak keluar je terus jadi takut? Trauma. Saya masa tu umur 15-16. Bila dengar kejadian-kejadian macam ni, ada yang kena tikam lah, ada peminat yang terlalu taksub, dia jadi obses dengan kita, stalker kita. Keluarga masih lagi meneruskan, maksudnya dia kata, dia nak suruh korang stop daripada jadi penyanyi. Ada tak? Macam bapa saya, sebab dia pun penyanyi juga kan. Jadi memang daripada kecil kita memang dididik. Especially saya lah, sebab saya start awal. Saya memang tidak dibenarkan untuk keluar pergi hangout dengan kawan, semua tak boleh. Saya memang tidur rumah kawan ke, camping kat sekolah ke, pergi camping mana-mana, pengangkap ke apa benda semua memang saya tak pernah buat. Tak pernah buat waktu tu lah memang tak pernah, memang tak dibenarkan oleh parents saya sebab atas keselamatan lah. Itulah satu bendanya bila kita start dalam usia yang sangat muda. So kita korbankan masa remaja. Masa remaja betul. Kita punya masa remaja tak macam orang lain. Lepas dah beranak satu baru rasa, ini rupanya kehidupan. Inilah rupanya cara jadi remaja kan. Yelah waktu tu muda lagi, kadang-kadang kita pun tak tahu macam mana kita nak fikir kan. Jadi ibu bapa lah yang akan guide kita. Betul. Alright, kita nak borak lagi tapi ada benda kita nak tunjuk dekat korang. Jom kita saksikan. Aku tersungkur menunduk meraung dan tiada siapa bisa merasakan sakitnya hati ini. Jika kau tak mampu memberiku senyum, usah kau hadirkan dengan kedukaan. Oh biarlah hidupku dengan caraku. Itu dia Kai Bahar. Ada lagi yang panjang. Tapi
cerita ni, The Sherry Show ni akan dibawa terus ke Thailand untuk peminat-peminat Kai Bahar. Jadi saya akan nyanyikanlah dalam versi Thailand. Boleh, silakan. Kepada peminat-peminat. Syari memang ada mix kan? Mix Thailand Selamat ada aku kan? memang Kai Bahar Empire nah. Memang kena bayang nak mengkai Thailand. Nang plui nang kai nang mungun teng kenai namang. Dai ning keng keng tang kena mengengen kenai namang. Nyanyi dia macam pergi mana tu? Kai Bahar Empire. Dia ni memang rajin lah. Dia layan peminat dia memang kita dapat saksikan jujur daripada hati. Jadi Kai Bahar, macam mana awak? Awak mula-mula apabila menerima peminat-peminat tu awak macam terkejut tak? First kali saya memang terkejut. Sebab first saya pernah ingat lah masa saya memula nama saya dikenali. Saya ada show dekat Shah Alam tau. Masa tu first time saya buat persembahan depan orang ramai. Tak pernah. Yalah. Tak pernah. Dan saya pun tak pernah join competition. Pertama kali saya perform saya rasa takut tau. Saya terus rasa macam nak jatuh atas stage. Sebab terlalu nervous tau. Nervous dan masa yang sama saya rasa happy. Baru pertama kali saya perform dah ada orang buat macam banner. Dekat phone tulis Kai Bahar semua kan. Saya rasa macam macam ni ke dia orang nak support saya kan. Saya ingatkan malam tu habis situ nyanyi situ habis situ je. Keesokan harinya saya mula sedar dekat media sosial ada orang ada create satu akaun untuk saya punya support fan club kan. Lebih kurang lah sebenarnya. Sama Tapi sebenarnya. mungkin sekarang ni kita dengar ada orang punya pengalaman bezanya dulu dengan sekarang. Peminat dahulu dengan peminat sekarang. Okeylah. Kejap lagi ada lagi kita nak borak pasal seseorang ni. Dia ni pengikut dia bukan saja di Malaysia tapi di luar negara. Sampai saya pergi Hong Kong pun nama dia kena sebut. Siapa? Dah tahu dah. Tapi sebelum tu kita berhenti rehat kembali selepas ini dalam The Sherry Show. Sherry Show. Pada masa tu dia lebih kepada surat menyurat apa saja peminat nak hantar. Itu saja komunikasi yang ada sesama kita orang. Kita balas kat dia orang balas balik lagi sekali. Jadi melibatkan stamp, tu melibatkan kos Allah kan. Dia orang dapat tahu kita show kat mana dia orang turun. Fan ni yang buat kita orang kata popular ke apa kan. Pasal tanpa dia orang tak ada kot artis kot. Kalau kita ada album baru kita turun promotion, pergilah meratalah dekat Shopee kompleks, bergambar, cik-cik, daripada mana apa semua. Dulu macam tu. Bila kita duduk dalam satu tahap yang ramai peminat ketika itu berlebih-lebihan tu sentiasa ada. Kita melayan dia orang sama rata, tak pernah lebih kepada orang ni, tak lebih kepada orang tu. Isu yang macam tu kadang-kadang membangkitkan sesuatu yang tak biasa. Itu yang antara yang negatif yang saya pernah sampai ke telinga ni lah kan. Sherry Show. That's BFF. It's the Sherry Show. Kembali lagi bersama kami dalam The Sherry Show. Okey, kembali. Tadi masa kita borak tadi kan, kita ada tengok-tengok jugalah playback yang ditunjukkan tentang artis-artis zaman 80-an dan juga 90-an. Macam mana penerimaan peminat, macam mana peminat begitu taksub dengan mereka. Poster kat bilik. Poster dekat bilik. Nak Q tahulah. Di setiap bilik ada gambar dia. Saya pun buat juga dulu. Ada tampal-tampal letak gambar artis, minat. Biodata yang Sheila Hamzah bagi tu pun ada juga tampal. Rupanya Sherry orangnya. Rupanya. Saya lah orang tu Sheila. Jadi nak tanyalah Sheila Hamzah ni. Bukan saja di Malaysia. Tapi sebut je nama Sheila Hamzah. Hari tu saya pergi Hong Kong. Pergi Hong Kong bila ada orang tahu saya orang Malaysia. Terus je.
Dia kata dia tahu. Dia kata Sheila Hamzah tapi dia sebut macam mana Sheila. Begitu popular. Bukan saja di Malaysia tapi di luar negara. Kalau kita dapat saksikan video-video dalam YouTube semua kan, Sheila keluar je semua orang menjerit nama dia. Apa perasaan macam kita kan? Jalan bila orang jerit nama kita macam malulah. Lagi sekali. Malulah. Tapi macam mana dia? Saya kalau kat China saya tak boleh keluar lah. Tak boleh memang kena serbu. Macam dekat Malaysia yang kita masih ada freedom. Kita nak pergi keluar makan ke apa benda ke, kita masih boleh berbuat demikian. Especially dekat KL. Orang tak heran daripada hari tu nampak artis ni, artis itu kan. Kita tak heran dah. Lain kalau kita pergi Sabah, Sarawak tu yang that is different thing. Tapi macam dekat China saya tak boleh keluar. Saya kalau lepas balik show terus balik hotel, makan kat dalam hotel macam tu. Tak boleh langsung. Okey, tapi kalau jumpa peminat dekat luar tu, Sheila cakap bahasa Inggeris ke atau cakap bahasa Mandarin? Bahasa Mandarin. Orang dekat sana saya sebenarnya ada nickname sebab kalau artis Chinese dia ada nickname sendiri. Diorang bagi nickname kat saya Tuzi tu maksudnya rabbit. Apa dia apa? Tuzi. Rabbit. Rabbit. Oh, rabbit. Rabbit. Sebab dia kata saya punya gigi macam Arnab. Jadi dipanggil Tuzi. Tuzi. So sekarang ni dah ada anak so dia panggil baby rabbit lah dia panggil. Baby rabbit. So dia panggil baby rabbit jadi Kalau apa? saya pergi China dia orang panggil tupai kan. Tapi tupai dalam bahasa Mandarin tupak. Bukan Thailand dah. Bukan. Jadi sebenarnya macam Sheila sendiri belajar bahasa Mandarin ketika berada di sana. Betul. Lajulah dia belajar bahasa tu. Bila kita dah terpaksa. Kalau kita kata dia campak Sherry kat Jepun, boleh cakap Jepun. Terus kan? Jadi pada waktu ini sekarang ini kita nak belajar jugalah bahasa Mandarin. Kalau makan apa dia? 吃饭. Okey, 3 4 Shifan. Okey, kalau nak kata jom kita saksikan playback ini. 接下来我们要看的是 I don't know what is playback. Apa? Shopping. Apa tadi? Shopping. Playback ni. Dah lupa dah. Ada playback. Shopping lah. Playback ni. Limau. Aduh. Jom kita tengok playback ni. I wrote you a letter and you replied very quickly, within a week. Nampak tak? Takut saya tengok. Kan? Lain macam tau peminat-peminat di sana. Tapi tadi Sheila ada kongsikan bersama dengan kita. Peminat di sana tahu batas mereka. Tahu. Kalau yang wanita, dia tahu yang dia boleh ambil gambar. Ambil gambar dekat-dekat. Dekat-dekat. Tapi yang lelaki? Yang lelaki dia macam kalau dia dekat, saya punya manager atau kat situ dia akan terus pangkap. Macam ni kan kita macam ni. Dia kata penjarakan sosial. Apa hadiah yang paling berharga Sheila dapat? Emas kot. Wow. Emas? Tapi dia emas kecil lah. Tapi dia orang suka bagi macam bentuk emas kecil-kecil. Diorang suka bagi emas. Tapi kalau gadai tu? Janganlah gadai. Jongkok. Maksudnya emas. Diorang bagi emas? Kan macam ada emas kecil-kecil tu. Keping-keping tu. Diorang suka bagi benda tu. And then diorang suka bagi jade. Jade yang kali hijau tu. And then diorang suka bagi saya patung Arnab besar-besar. Untuk Tupa pula. Dia pula dapat telefon bimbit. Handphone ke? Saya sangat bersyukur sebab fan club saya. Diorang
dah sampai saya naik segan tau. Sebab apa yang saya nampak hari ni yang saya pakai ni semua daripada diorang. So diorang kalau dalam sebulan diorang tak belikan saya apa-apa, diorang rasa macam resah. Sebab saya dah naik segan dah. Sebab bila diorang tahu saya tengah set up saya punya home studio, jadi diorang belikan saya laptop, diorang belikan saya speaker, professional monitor. Siapa awak punya Siapa awak punya fan club punya nanti saya cerita tepi. Yang tepi. Bagus. Nak join group lah. So, saya rasa saya orang yang bertuah sebab saya dapat fans yang begitu ambil berat pasal saya. Kalau macam saya just semua sikit je dia punya hadiah macam saya ni kat ICU dan walaupun saya menghilang selama 12 tahun, bila saya comeback diorang bagi sokongan yang lebih padu, lebih hebat sebab saya sedar tanpa diorang comeback saya ni tak ke mana dan saya berada dekat sini di atas kerusi ni pun sebab sokongan korang. Saya tak akan ke mana-mana tanpa korang. Nampak tak? Begitu jujur daripada hati Nakyu berkata-kata. Tapi dia dah tersebut 12 tahun menyepi itu kan. Kenapa Nakyu mengambil keputusan untuk senyap dalam industri seni selama 12 tahun lah? Sebenarnya asalnya plannya saya nak rehat setahun je sebab nak belajar bahasa Mandarin. Taklah, sebenarnya saya cari pengalaman lah. Cari pengalaman. Sebab saya bermula dengan usia yang sangat muda. Jadi bila di 2008 macam tu market pun dah berubah. Tapi dalam masa yang sama saya tak ada cukup ilmu untuk survive dalam industri ni tau. Saya belajar dengan orang-orang yang berpengalaman sampailah saya dapat ilmu tu dan saya rasa saya ready untuk comeback, baru saya comeback balik. Dengar tu kan? Dengar cerita kakak dengan abang ni. Kan buat buku nota nak tulis. Buat buku nota tulis. Tapi untuk peminat The Sherry Show, Sheila Hamzah bakal menyanyikan kita. Jom kita berhibur bersama dengan Sheila Hamzah. Terima kasih. Walau kau tiada di sini, ku tetap ingat semua pesanmu. Ku hidup seolah-olah kau masih ada, bisikkan kata kepadaku. Bilakah kau akan utuskan surat buatku? Menunggu tibanya kata cintamu. Mata seribu hatiku bila mengenangkan. Sayangku buat diriku. Sherry, Sherry, Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. Just be yourself. It's the Sherry Show. Yeah, thank you so much Asmara Loka. Sambung cerita kita, banyak topik yang kita nak borakkan sebenarnya. Sebab bila dah ada kelab peminat ni, mestilah kena ada aktiviti. Betul. Aktiviti pula tak adalah datang sambut birthday je kan. Mestilah macam sambut birthday je bosan lah. Mesti nak buat aktiviti lasak ke. Ada ke macam tu korang buat? Macam kita orang masa jumpa masa birthday saya dengan baby hari tu, sebabkan peminat saya kebanyakan membesar bersama-sama dengan saya. Ada yang dah ada anak juga sama macam saya. So kita macam
rasanya kita boleh buat family day ni. Kan? Sebab ada yang dah membesar together. So why not buat family day macam baru lah. Best kan? Maksudnya bila family day tu satu hari je ke atau buat satu 2 hari? hari? Tidur satu malam ke macam tu. Tapi apa aktiviti yang dibuat dalam family day tu? Selalu kan family day kan dia pakai baju t-shirt colour-colour. Kena sama kan? Dia kategori ibu-ibu lah. Kategori ibu-ibu macam tu kan? Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Itu lagu. Jangan marah. Jangan marah. Gelas sherry sedang goyang. Agak panas. Agak seksi. Maafkanlah. Aduh. Sorry lah, kita orang dah terlalu lama. Kan kita orang terlalu lama dah. Maksudnya dalam family day tu lari dalam guni ke. Dalam guni ke apa, cari benda dalam tepung. Ada kena buruk-buruk sikit lah. Janganlah cantik je. Yang gembira yang lah. Yang gembira-gembira. Okey, itu sebab dah ibu-ibu. Kai faham macam mana pula? Bapak-bapak. Bapak, belum lagi. Saya anak kepada ibu dan bapa. Ada juga family day. Nampak tu. Family day. Dan kita buat family day macam saya kebanyakannya peminat daripada ibu-ibu. Kan? Okay. Yang nak jadikan menantu. Saya faham. Kebanyakan macam itulah. Bila dah ada senyum kan? Bila pergi family day, dia cuba untuk lari dari topik tu sebenarnya. Hari-hari macam gambar ni ke gambar ni, swipe left, swipe right, swipe. Benda tu ada tau. Ada. Tapi tak apa, kita topik lain. Tapi bila dah ada episod lain dah. Dah ada event je tu, saya rasa macam dijagalah. Dijaga. Ada caring, rasa macam disayangi betul. Antara aktiviti paling ekstrim yang pernah buat bersama dengan fan. Ekstrim rasanya so far sekarang tak ada lagi kot. Tak ada lagi. Kebanyakannya wanita nak ekstrim pun saya tak berani nak buat apa kat diorang. Tak berani nak buat apa? Bukan. Tak berani nak buat aktiviti apa dengan diorang. Macam aku. Ada buat apa tak pada mereka? Mereka buat apa pada dia? Aktiviti yang ekstrim yang lasak contohnya apa flying fox ke, saya suka tu. Tapi saya tak tahu saya suka. Okey, sebenarnya antara kami bertiga fan club saya paling muda, iaitu saya baru tak sampai setahun lagi fan club saya. Saya ingatkan orang dalam tu muda. Nak cari tu orang tua lah. Fan club orang lagi lama lah daripada saya. So, saya baru tak sampai setahun gitu. So aktiviti pun setakat ni yang kita orang buat showcase khas untuk fan club. Okey, last question. Siapa rasa nak jawab boleh jawablah soalan ni ya. Korang pernah tak berhadapan dengan peminat-peminat yang lebih sudu dari kuah? Maksudnya kadang-kadang kita tak ada pun perasaan tu tapi dia yang membalas untuk kita. Dia kira jadi macam apa? Keyboard warrior yang macam dia pula yang lebih-lebih sedangkan kita okey je dengan isu tu. Tapi dia yang macam tak adalah, Sheila tak macam tu. Kalau korang nak tahu benda gini-gini, Nakyu tak begitu ni, Kai begitu gini. Kalau benda yang baik okeylah. Benda yang baik kita tak kisah pun kalau dia nak balas on behalf of us. Fan club ni memang normal macam batu api dalam tu, and then dia rasa dia lah ketua. Sekarang ni saya punya fan club very simple. Ketua dia saya. Saya adalah fans kepada diri saya sendiri. So basically yang seronoknya sekarang ni fan club saya dapat monitor, and then apa-apa pun dia hormatkan saya sebagai apa, kira kakak-kakak kat situ lah. Setiap artis pun akan lalu. Betul. Sebab macam untuk side saya macam diorang cuba backup saya bila ada orang kutuk saya di dalam social media apa kan. Tapi sebenarnya saya tak anggap tu lebih sudu daripada kuah. Sebab dia sayangkan kita. Dia cuba untuk protect kita. Which is benda tu baguslah. Betul. Yang tu memang bagus. Kita tak galakkan bila dia dah balas, lepas tu dah jadi berbalas-balas. Ya, jadi bergaduh pula. Jangan guna bahasa kesat. Bahasa kesat jangan. Jangan gunakan bahasa kesat. Lagi satu cukuplah hanya sekali saja. Jangan nak repeat banyak kali benda tu kan. Orang akan bertindak balik macam tu. Okey, itu antara komen-komen Lala daripada tiga-tiga mereka. jawab. Tiga-tiga jawab. Boleh bangun tak? Boleh. Okey. Boleh. Ada permintaan. Setiap mereka yang datang kena buat benda ni. Okey, buat apa tu? Okey, bila Sherry cakap The Sherry Show, korang kena jawab Be yourself. Be yourself. Ada post. Bam. Trademark Sherry tu. Yes. Okey, ini trademark dia. Yeah. Okay. Alright. Okay. The Sherry Show. Be yourself. Bam.
Thank you so much kepada Kai Bahar, Sheila Hamzah dan juga Natiu Sudi berkongsi Terima kasih. cerita dengan peminat-peminat The Sherry Show. Jadi sebelum kita akhiri kita punya show malam ini, kita nak dihiburkan bersama dengan Kai Bahar. Durja. Dengan lagunya Durja. Durja. Terlakar awan di langit, raut wajahmu menghiasi seluruh ruang hatiku. Tidak terlafaz di bibir kasih sayangku, terhanyut di buai fantasi. Setiap indah cinta pasti ada peritnya, di akhirnya sempurna. Di dalam mekarku sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku.